Lagi nih. Baik. Dapat dah je. Dapat teacher. Okey, apa dah? Okey, so Apa kita dah? nak sambung bincang So tadi paksi X tu adalah untuk MV. So MV yang diminta ialah isi padu jus limau yang diambil. Jadi tajuk bersama dengan unit. Kemudian paksi Y untuk RV. Iaitu yang dia minta purata hati-hati bukan dia nak yang ini Dia nak yang ini. Dia tak minta yang ni. Jangan confuse pula. Sekarang tiba-tiba ada pula yang buat catatan bar dia yang dua tu kan buat confuse murid satu murid dua. Sebab itulah kena baca soalan tu 2-3 kali. So untuk graf ni dia minta purata. Okey, purata. Jadi purata isi padu air kencing yang dikumpul. ML. Biasanya dalam SPM dia dah bagi pada kamu dah tajuk bersama unit. Tapi tahun lepas dia hanya bagi satu je. Entah-entah tahun ni dua-dua dia tak bagi So tengok je lah. Kemudian kamu kena buat skala yang seragam. Titik asalan kosong tak wajib tulis kosong atas kamu. Kalau sesuai boleh tulis. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Sekarang isi padu yang kita buat 200, 400, 600 kan. So kamu binalah yang seragam 200, 400, 600. Alah, lebih lah 800. Lebih je lah. Kemudian purata isi padu air kencing dikumpul kan 50, 55, 111, 184. Jadi kita buatlah 50 Kita start dari 50, 50. 100, 150, 200. Kalau kamu kena buat betul-betul lah atas kertas graf ni. Teacher contoh yang atas ni je. Okay. So, yang untuk 200 berapa? 55. Agak-agak je pangkah. 400 berapa? 111. Agak-agak. Teacher agak-agak je. Kamu kena betul. 600, 184. Dekat sini. Okey, dapatlah markah yang kedua. Markah yang ketiga, bila kamu sambungkan titik yang wujud dengan freehand curve. Dah dapat 3 markah. Senang je Tak ada soalan kan? Ada soalan tanya Kalau tak ada, kita teruskan je. F, berdasarkan graf. Okey, kalau ada, tak apa, interrupt je. Teacher akan jawab. Berdasarkan graf dalam 1E2, nyatakan hubungan di antara isi padu jus limau tanpa gula yang diambil. So dia nak hubungan antara MV yang ini dengan purata isi padu air kencing yang dikumpul. Terangkan jawapan anda. Jadi sekarang ini yang pertama ialah ayat seperti hipotesis, tetapi antara yang dia minta lah. Yang ini dengan isi purata isi padu air kencing yang dikumpul. Kalau tadi ketika kita buat hipotesis tadi, kita tak guna purata. Hipotesis tadi kita guna isi padu air kencing yang dihasilkan. Jadi kamu kena hati-hati. Sebab, kan kita guna isi padu kan, lain tu isi padu dengan purata lain. Jadi kamu kena baca betul-betul. Baca dengan teliti. Dia nak hubungan antara siapa dengan siapa. Jadi kat sini macam biasa isi padu jus limau tu ada nilai. So buat semakin. Semakin tinggi isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, semakin tinggi purata isi padu air kencing yang dikumpul. Tinggi tu banyak. Banyak lah semakin banyak isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, semakin banyak purata isi padu air kencing yang dikumpul. Tetapi itu baru dapat satu markah. Markah kedua untuk sebab. Markah ketiga untuk sebab. Kenapa bila isi padu jus limau tanpa gula yang diambil semakin bertambah, purata isi padu air kencing yang dikumpul semakin bertambah? Ulang balik yang pasal tekanan osmosis darah menurun, lebih hormon ADH dirembes oleh kelenjar pituitary. Kurang hormon ADH dirembes oleh kelenjar pituitary, kurang air diserap semula oleh kapilari darah, maka lebih
air kencing, lebih jumlah air kencing yang dihasilkan. Air kencing yang dihasilkan banyak dan cair. Jom kita tengok skema jawapan. Okey, ini adalah hubungan ya. Okey, markah pertama, semakin banyak isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, semakin banyak purata isi padu air kencing yang dikumpulkan. Ini adalah untuk hubungan, relationship. Markah kedua dan ketiga, I1 dan I2 ni adalah untuk sebab. Sebab satu, sebab dua. Kerana tekanan osmosis darah menurun. Ini noktah-noktah ini menyebabkan kurang ADH dirembeskan oleh siapa? Oleh kelenjar pituitary. Kalau aldosteron oleh kelenjar adrenal. Okey, seterusnya kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah. Maka banyak dan cair air kencing yang dihasilkan. So sampel jawapan dia, semakin banyak isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, semakin banyak purata isi padu air kencing yang dikumpulkan. So ini adalah R. Ini kerana tekanan osmosis darah menurun. Ini adalah I1 explanation. Kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah, banyak air kencing dihasilkan. Ini adalah I2. So akan dapat 3 markah. Jadi R ini wajib kamu buat dan wajib betul. Kalau R kamu salah, automatik I1 dan I2 tak akan dapat markah. Jadi make sure betul apa maksud salah? Contoh kamu buat gini. Semakin kurang isi padu jus limau tanpa gula diambil, semakin banyak purata isi padu air kencing yang dikumpulkan. Kalau gitu kamu salah. Bila kamu salah, kamu tak akan dapat markah untuk I1 dan I2. So hati-hati. And then ramalan. Ramalan pun sama. Ramalan mesti betul. Baru kamu akan dapat lagi 2 markah yang di bawah. Pelajar-pelajar dalam kumpulan B. Okey, cuba kita tengok balik kumpulan B tadi. Kumpulan B, berapa? Kalau untuk kumpulan B, purata isi padu air kencing yang terkumpul ialah 111. Okey, pelajar dalam kumpulan B mengulangi eksperimen yang lain pada keesokan harinya. Tapi kali ini mereka diberi 50 gram jejari ubi kentang bersalut garam untuk dimakan. So bila bersalut garam untuk dimakan, zat terlarut bertambah. Jadi ini akan meningkatkan tekanan osmosis darah. Bila tekanan osmosis darah meningkat, maka kelenjar pituitary akan merembeskan lebih ADH untuk menyerap semula air, lebih air diserap semula ke dalam kapilari darah. Jadi air kencing yang dihasilkan tu akan berkurang. Purata isi padu air kencing yang dihasilkan akan berkurang. Berkurang daripada siapa? Berkurang daripada yang atas tadi lah, yang 111 ml. Jadi soalannya, ramalkan purata isi padu air kencing yang dihasilkan selepas 1 jam. Terangkan ramalan anda. So ramalan kita, bila pelajar ni dia makan jejari ubi kentang bersalut garam, menyebabkan tekanan osmosis darah akan meningkat. Kenapa? Kerana kepekatan zat terlarut tinggi. Air sikit tu. Jadi kat sini, okey, ramalan dia, purata isi padu air kencing yang dihasilkan kurang daripada 111 ml. Kamu wajib cakap kurang daripada 111 ml. Kalau kamu buat kurang saja salah. Kamu kena bandingkan dengan eksperimen yang kumpulan B tadi tu. Okey. Lepas tu kamu kena explain kenapa. Kerana garam atau zat terlarut dalam jejari kentang tu, ubi kentang tu, dia akan menyebabkan tekanan osmosis darah meningkat. Maka lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah, lebih banyak ADH dirembeskan, maka kurang air kencing dihasilkan. Boleh Jelas So sampel jawapan dia, purata isi padu air kencing yang dihasilkan kurang daripada 111 ml. 1 markah. Ini ramalan kamu. Bagi sebab, kenapa kamu cakap dia akan jadi kurang? Kerana garam, zat terlarut pada jejari ubi kentang tu
akan menyebabkan tekanan osmosis darah meningkat. Ini adalah penjelasan dia P1. Jadi ini akan menyebabkan lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Itu adalah P2. Ataupun kamu buat lebih banyak ADH dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Tak apalah walaupun dalam P3 ni dia slash kan, buat je lah semua. Sebab kadang-kadang skema ni ada yang skema yang tu ada point yang ni diberi. Okey, maka kurang air kencing dihasilkan. Tambah lagi lah. Penghasilan air kencing lebih sedikit dan pekat. Baik jadi kat sini ramalan wajib betul. Kalau ramalan kamu salah, kamu cakap bertambah daripada 111 ml, automatik tak baca dah yang bawah ni, kosong terus. Sebab itulah kena buat ramalan yang tepat dan yang betul. Tapi kalau kamu buat kurang je, mungkin ada pertimbangan lah untuk baca yang bawah ni. Tapi kena bagi tahu kurang daripada berapa, lebih daripada berapa. Mesti dibandingkan dengan situasi yang sebelum. Then, operasi definisi macam biasa. Apa dia? Teori plus eksperimen. Yang kedua, ditunjukkan oleh RVO. Ketiga, dipengaruhi oleh MV atau MVO. Ditunjukkan mesti oleh RVO, tak boleh RV teori, salah. Sebab ditunjukkan mestilah yang digunakan dalam eksperimen. Yang operasi yang dalam eksperimen. Jadi soalan dia, definisikan secara operasi tekanan osmosis darah yang tinggi. Dia bukan sekadar minta tekanan osmosis darah sahaja, tetapi yang tinggi berdasarkan eksperimen ini. Definisi ni boleh tukar kepada simpulkan, boleh. Rumuskan, boleh. Jadi kalau kamu jumpa kesimpulan ke, dia minta kesimpulan ke, dia minta rumusan ke, itu adalah definisi secara operasi. Dia boleh tukar soalan Jadi sekarang ni kita belajar apa maksud tekanan osmosis darah yang tinggi. Maksudnya kandungan atau kepekatan air dalam plasma darah ni rendah. Itu maksud dia. Kepekatan zat terlarut yang tinggi. Jadi kandungan air dalam plasma darah yang sedikit. Itu teori. Kita kena kaitkan dengan eksperimen. Dalam siapa? Dalam badan murid kumpulan A, B dan C. Jelas tak? Kalau kamu buat bagian teori je, kamu takkan dapat. Maka satu tu, kamu kena kaitkan dengan eksperimen. Kandungan air dalam siapa? Dalam badan murid kumpulan A yang kurang atau B atau C. Yang ditentukan ataupun yang ditunjukkan oleh isi padu air kencing yang dihasilkan. Ini adalah RBO Okey, noktah. Salin balik. Tekanan osmosis darah yang tinggi dipengaruhi oleh isi padu jus limau tanpa gula yang diambil. Okey, MV ataupun MVO. Dipengaruhi oleh MV atau MVO. Ditentukan atau ditunjukkan oleh RVO. Kalau pengaruhi mestilah MV atau MVO, takkanlah dipengaruhi oleh RVO. Jangan tertukar Okey, sampel jawapan kandungan atau kepekatan air dalam plasma darah berdalil badan murid kumpulan A atau B atau C yang sedikit ataupun kurang ditentukan oleh isi padu air kencing yang dihasilkan. Tekanan osmosis darah yang tinggi dipengaruhi oleh isi padu jus limau tanpa gula yang diambil, so akan dapat 3 markah. Okey, last kali pengelasan. Oh, kat sini boleh buat graf nanti kamu try buatlah graf ni Okey, last kali sebelum kamu beristirahat. Satu eksperimen lain telah dijalankan untuk menyiasat penghasilan air kencing selepas setengah jam berdasarkan situasi berbeza pada jadual 3. Makan ikan masin, minum 500 ml air mineral,
berjoging 200 meter. Guru yang mengajar dalam bilik berhawa dingin. Kelaskan situasi berdasarkan kategori dalam jadual. Yang mana yang akan menghasilkan air kencing yang tinggi, yang mana akan menghasilkan air kencing yang rendah. Kalau makan ikan masin, makan ikan masin garang kan? So kepekatan zat terlarut akan meningkat dalam darah dia. Tapi kandungan air akan berkurang. So tekanan osmosis darah akan meningkat ni. Jadi air kencing yang dihasilkan pun air kencing akan berkurang. Jogging. Dia minum 500 ml air mineral. Banyak air mineral dia minum ni. Jadi tekanan osmosis darah akan menurun. So dia akan menghasilkan air kencing yang banyak. Kalau dia berjoging 200 meter, dia akan berpeluh. Banyak air keluar ikut peluh. Jadi tekanan osmosis darah dia akan meningkat. Jadi dia akan menghasilkan air kencing yang sedikit. Kalau cikgu tu mengajar dalam bilik berhawa dingin, sejuk kan? Bila sejuk tak berpeluh. Jadi tekanan osmosis darah akan menurun. Sebab air banyak. Sebab tak kencing kan? Bukan tak kencing. Sebab dia tak berpeluh. Nah, bila tak berpeluh, kandungan air dalam darah tu banyak, maka cikgu ni dia akan kencing dengan banyak. Boleh tak? Jelas tak kat sini? So kita tengok jawapan dia. Penghasilan air kencing tinggi, minum 500 ml air mineral. Guru yang mengajar di dalam bilik berhawa dingin. Kalau penghasilan air kencing yang rendah, orang tu makan ikan masin, berjoging 200 meter. Maka kita dah habis bincang soalan 1, kertas 3, percubaan negeri Terengganu tahun 2020. Setahun yang lepas. Ada soalan tak? Teacher je? Ya. Jadi diserap semula ke dalam kapilar darah kan? Yes. Yang melalui tubuh belingkar di setengah tubuh pengumpul air. Cuma Ya, betul. Betul. Sebab ADH dengan aldosteron ni dia akan mempengaruhi penyerapan semula air tu di tubuh belingkar distal. Dan juga tubuh pengumpul. Ya juga Boleh Mak. Boleh tambah Mak. Sebab ada setengah skema memang dia nak tu Mak. Di tubuh belingkar distal. Terima kasih Amam ingatkan teacher balik. Memang ada skema dia nak macam tu. Tapi skema yang terbaru ni dia tak minta kan. Tapi kita kena jawab yang paling tepat lah InsyaAllah. Ada soalan lagi tak Ma? Dan yang lain-lain? Tak ada Kalau tak ada, kita akhiri kelas kita pada hari ni. Esok kan? Esok ada kelas lagi kan? Okey, jumpa esok. Okey, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima kasih, teacher. salam. Teacher.